Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini kita nak sambung pembacaan daripada kitab hadis Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita berada pada siri 186. Masih lagi hadis-hadis berkenaan tentang kitabul hajj, tentang ibadah haji. Dan kali ini kita telah tiba pada tajuk babu sihhati haji sabi wa ajri man hajja bih. Bab pada hadis yang menerangkan bahawa haji seorang kanak-kanak adalah sah, wa ajri man hajja bih, dan akan beroleh juga pahala orang yang membawa kanak-kanak tersebut untuk melakukan haji. Maka sebenarnya kanak-kanak pun boleh untuk melakukan ibadah haji. Cuma penjelasan yang perlu untuk kita faham adalah pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fihi hujjatun lisyafi'i. Pada hadis ini adanya dalil bagi Imam Syafi'i, Malik, Ahmad wa jamaahiril ulama, dan juga majoriti para ulama, anna hajjas sabi, bahawa haji daripada seorang kanak-kanak, munakidun, adalah sah, dan ianya adalah sahih, bahkan diberikan pahala. Wa in kana la yujzihi an hujjatil Islam, walaupun haji yang kanak-kanak itu buat tidaklah ditolak dan tidaklah dikira daripada haji Islam. Haji Islam bermaksud seumur hidup seseorang itu wajib melakukan haji sekali. Tapi kalaulah dibuat pada waktu kanak-kanak sebelum baligh, maka haji tersebut tidaklah dikira daripada haji yang wajib seumur hidup sekali tersebut. Bal yaqa'u tatawu'a, bahkan haji yang dilakukan oleh kanak-kanak dikira sebagai haji sunat. Wa hadzal haditsu sarihun fih, dan hadis ini adalah jelas untuk perkara tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, kita akan nampak yang Nabi bersabda bahawa ibu bapa yang akan mendapat pahala, walaka ajrun. Kenapa ibu bapa juga akan mendapat pahala? Kerana kata para ulama, kerana ibu bapa perlu untuk mendukungnya kadang-kala. Kalaulah masih kanak-kanak, perlu untuk memastikan dia meninggalkan pantang larang ihram. Perlu pada waktu itu untuk banyak perkara. Maka ibu bapa ada tanggungjawab di situ. Maka sebenarnya ibu bapa dia pun akan mendapat pahala haji. Riwayat 3252, baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiya rakban, bahawa baginda Nabi telah bertemu dengan sekumpulan penunggang unta. Ar-rakbu pada baris yang pertama, ashabul ibli khassah, penunggang-penunggang unta dipanggil ar-rakbu. Wa asluhu an yusta'mala fi ashrah famadunaha, bilangan kumpulan yang bawah 10 orang maka dipanggil rakbah. Maka Nabi SAW telah bertemu dengan sekumpulan kecil penunggang unta. Berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqala, bersabda Nabi, manil qaumu, siapakah golongan ini? Maka mereka menjawab, al-muslimun, kami adalah orang-orang Islam. Maka Nabi SAW bertanya, man anta? Mereka bertanya kepada Nabi, man anta, siapakah tuan? Maka Nabi SAW bersabda, Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyah, seorang wanita telah mengangkat kepada Nabi seorang bayi lelaki, seorang kanak-kanak lelaki.
Maka dia pun bertanya, alihadza hajjun, adakah untuk kanak-kanak ini adanya haji? Maka Nabi SAW menjawab, ya, walaki ajrun, dan kamu yang akan mendapat pahala. Namun di sini kita lihat bahawa mereka tak kenal Nabi. Kenapa mereka tak kenal Nabi SAW? Maka pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi menukilkan daripada Qadhi Iyad, yahtamilu anna hadzal liqa' kana laila. Mungkin kerana pada waktu malam dalam keadaan gelap. Yang kedua, wa yahtamilu kaunuhu nahara lakinnahum lam yarawhu, ianya berlaku pada waktu siang. Nabi mungkin, tapi mungkin mereka tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW kerana mereka tidak berhijrah ke Madinah dan mereka masuk Islam di negeri mereka. Sebab itu mereka tidak pernah melihat Nabi SAW. Terus riwayat yang seterusnya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, rafa'at imra'atun sabiyah, seorang wanita telah mengangkat seorang kanak-kanak kecil kepada Nabi. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alihadza hajjun, adakah untuk kanak-kanak ini adanya haji? Maka Nabi bersabda, na'am, ya, walaki ajrun, dan kamu akan mendapat pahala. 3254 baca. Maka daripada Quraib, sesungguhnya seorang wanita telah mengangkat seorang kanak-kanak lelaki untuk ditunjukkan kepada Nabi. Kemudian dia telah bertanya, wahai Rasulullah, alihadza hajjun, adakah untuk kanak-kanak ini wajibnya haji? Maka Nabi SAW menjawab, ya, namun kamu yang mendapat pahala. 3255, hadisnya kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan an Muhammad bin Uqbah an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bimithlihi. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kefarduan haji seumur hidup hanya sekali. Kecualilah kalau seseorang itu bernazar, maka barulah ianya menjadi haji yang wajib. Tapi haji yang wajib seumur hidup hanyalah sekali. Itu pun bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib ke atasnya haji. 3256 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, khatabana Rasulullah, Nabi SAW telah berkhutbah kepada kami lalu bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, qad furida alaikumul hajju, telah difardukan ke atas kamu haji. Fahujju, maka tunaikanlah kamu akan haji. Maka bila Nabi bersabda begitu, faqala rajulun, maka telah bertanya seorang lelaki, akullu amin ya Rasulullah, adakah haji diwajibkan setiap tahun? Maka dia tanya begitu, adakah setiap tahun kena buat haji? Maka Nabi SAW pun diam. Hatta qalaha thalatha, sampai 3 kali dia tanya Nabi, adakah setiap tahun? Adakah setiap tahun? Maka bila dia berkali-kali tanya, barulah Nabi SAW bersabda, lau qultu na'am, kalaulah aku kata ya kena buat setiap tahun, la wajabat, pasti akan menjadi wajib. Walamas tata'tum, dan pasti kamu tidak akan mampu melakukan haji setiap tahun. Kita nak buat haji semua hidup sekali pun susah. Kalaulah nak kena buat setiap tahun, maka bagaimana? Summa qala, kemudian baginda bersabda, zaruni ma taraktukum, tinggalkanlah aku apabila aku meninggalkan kamu. Apakah maksud tinggalkan aku apabila kamu meninggalkan kamu? Maka pada baris yang kedua 5, ay annahu la yaqtadi takrar. Maksudnya kalaulah Nabi diam, maka pada waktu itu janganlah mendesak-desak Nabi. Maka sabda Nabi, apabila aku meninggalkan kamu, maka tinggalkanlah aku. Jangan mendesak-desak aku untuk bertanya sesuatu hukum. Kemudian sabda Nabi SAW, فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, sesungguhnya binasalah orang-orang yang sebelum kamu kerana banyaknya soalan mereka. Soalan di sini bukanlah maksud soalan yang bagus, tetapi soalan yang pada waktu itu tidak baik. Soalan yang tidak berfaedah. Maka sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan banyaknya soalan mereka dalam kurungan yang tidak berfaedah. Contoh dalam suratul Baqarah, Allah suruh sembelih lembu.
maka banyak pula soalan dia. Sepatutnya dia sembelih saja mana-mana lembu, tapi banyak pula soalan. Apa lembu warna apa? Lembu tu apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jantinanya apa? Lembu tu bagaimana begini dan seumpamanya. Banyak soalan. Itulah menjadikan kebinasaan Bani Israel. Waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan apa menentangnya mereka akan para nabi mereka. Maka Nabi pesan kepada para sahabat, fa iza amartukum, maka apabila aku telah perintahkan kepada kamu dengan sesuatu, fa'tu minhu, maka lakukanlah kamu daripada perintah tersebut apa yang kamu mampu. Wa iza nahaitukum, dan apabila aku melarang kamu daripada sesuatu, maka tinggalkanlah benda tersebut. Riwayat yang seterusnya berkenaan tentang seorang wanita bersafar tanpa ada mahram bersama safarul mar'ah, bermusafirnya seorang wanita bersama dengan mahram untuk menunaikan ibadah haji. 3257 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, la tusafiril mar'ah, janganlah bermusafir seorang wanita bersendirian, salasa, bagi perjalanan yang tempohnya adalah 3 hari, illa wa ma'aha, kecuali bersama dengan dia mestilah ada mahramnya. Maka dalam hadis ni kita nampak Nabi sebut 3 hari. Nanti dalam hadis yang lain ada sebut 2 hari. Dalam hadis yang lain ada pula sebut 1 hari. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, pada baris yang keempat, daripada awal tajuk, kata Imam Nawawi, qala ulama, para ulama telah berkata, ikhtilafu hadhil alfaz, berbezanya kesemua lafaz ini nak menunjukkan kepada berbezanya orang yang bertanya soalan kepada Nabi. Sebab itu ada yang Nabi sebut sehari, 3 hari, 2 hari. Waqtilafil mawatin, dan berbezanya kedudukan sewaktu soalan tersebut ditanya. Walaysa fin nahyi, dan tidaklah bermaksud apabila Nabi larang daripada seorang wanita berjalan bersendirian pada perjalanan kadar 3 hari, maka bererti boleh untuk dia berjalan ketika perjalanan 2 hari. Maka bukan maksudnya adalah begitu. Tetapi apa-apa perjalanan, seseorang itu janganlah bersendirian. Sebaliknya hendaklah mempunyai mahram, hendaklah mempunyai keluarga yang bersama. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang daripada bawah 246, kata Imam Nawawi, al-falhasil anna kullama yusammi safara, maka apa jua yang dipanggil sebagai permusafiran, maka ketika itu seseorang tersebut janganlah bermusafir bersendirian. Sama ada perjalanan itu sehari, 2 hari, 3 hari dan seumpamanya. Bila nama dia musafir, maka seorang wanita janganlah berjalan bersendirian. Okey, kemudian daripada bawah baris yang kelima, kata Imam Nawawi, wa ajma'atil ummah, para ulama telah sepakat bahawa seorang wanita yang lazim ke atasnya haji apabila dia mempunyai kemampuan. Maka ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebentar. Maka ketika itu adakah disyaratkan untuknya mahram? Kata Imam Abu Hanifah, yashtarituhu, maka orang yang nak melakukan ibadah haji, dia tetap disyaratkan untuk mempunyai mahram dan hukumnya adalah wajib. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk Imam Syafi'i. Untuk Imam Syafi'i pada baris yang kedua daripada bawah, la yushtaratul mahram, maka untuk permusafiran yang wajib, contohnya haji, maka tidaklah diwajibkan mahram. Bal yushtaratul amnu, bahkan disyaratkan seseorang itu mestilah berada dalam keadaan aman ke atas keselamatan dirinya. Atas keselamatan diri, mestilah berasa aman. Sebab itu kalaulah pada waktu itu dia tidak ada suami yang menemaninya, tidak ada mahram yang menemaninya, au niswah thiqat, cukup pada waktu itu dia bersama dengan kumpulan wanita-wanita yang dipercayai, maka dikira boleh untuk bermusafir. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat 3257. Kita bacakan hadis ni. 3258, riwayat lebih kurang sama.
maka kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Numair wa Abu Samah ta'awil wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi jami'an an Ubaidillah bi hadzal isnad fi riwayat Abi Bakar fawqa thalath, yang mana dalam riwayat ini menyebut lebih daripada 3 hari. Wa qala Ibnu Numair fi riwayatihi an Abi thalathan illa wa ma'azu mahram, janganlah bermusafir untuk perjalanan 3 hari kecuali hendaklah bersama dengannya ahli keluarga dia, mahram dia. Siapakah yang disebut sebagai mahram? Maka pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 11. Maka kata Imam Nawawi, fihi dalalatun li mazhabi Syafi'i wal jumhur anna jami'al maharim, semua jenis mahram ya daripada ahli keluarga, semuanya pada waktu itu adalah boleh. Sawa'un fi zalik. Maka sebenarnya semua jenis mahram adalah boleh, sama ada yang jauh maupun yang dekat. Maka semua jenis mahram boleh untuk menemani seseorang wanita itu bermusafir. 3259 baca. Daripada Nabi SAW baginda bersabda, la yahillu limra'atin, tidaklah boleh bagi mana-mana wanita yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, tusafir, yang mana dia bermusafir bersendirian, masirata thalathi layalin, untuk tempoh 3 malam, kecuali bersama dengannya mahramnya, zu mahram. Terus 3260. Maka daripada Qaza'ah, daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar daripada Abu Sa'id satu hadis, fa'ajamani, dan hadis itu menjadikan aku teruja, aku suka. Maka aku telah bertanya kepada Abu Sa'id, anta sami'ta hadza, adakah tuan yang mendengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka berkata Abu Sa'id, fa'aqulu ala Rasulillah, adakah boleh aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak pernah dengar? Qala, berkata Abu Sa'id, sami'tuhu, aku telah mendengar hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal, tidaklah perlu kamu bersusah payah mengembara, illa, kecuali, ila salasati masajid, ketiga masjid. Maka Nabi SAW menyebut masjidku di Madinah, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Wa sami'tu yaqul, kata Jabir bin Abdullah, dan aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, la tusafiril mar'ah, janganlah bermusafir seorang wanita kadar tempoh 2 hari ataupun lebih, kecuali bersama dengannya mahramnya, ataupun pada waktu itu bersama dengannya zaujuha, suami dia. Jelas ke jelas? Maka tak digalakkan seorang wanita untuk bermusafir tanpa ahli keluarga yang terdekat dan ataupun tanpa mahram. Kecuali lah bersama dalam rombongan yang ada wanita-wanita yang dipercayai, maka tidak mengapa. Terus 3291 baca. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala telah berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda tentang 4 perkara. Sebenarnya hadis ni panjang, cuma disebut hanya satu. Fa'ajabnani, maka perkara-perkara tersebut telah menjadikan aku teruja. Wa aiqannani, dan telah menjadikan aku berasa yakin. Maka Nabi SAW telah bersabda, naha, Nabi SAW telah melarang, antusafiral mar'ah, seorang wanita bermusafir bersendirian, masirah, perjalanan yang memakan masa tempoh 2 hari, kecuali bersama dengan wanita tersebut adanya suaminya ataupun mahramnya. Dan baki hadis adalah lebih kurang sama. 3262 baca sanad dia. Kita dah sebut dah, maksudnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu perbezaan kerana orang yang berbeza bertanya kepada Nabi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mana-mana permusafiran, maka seorang wanita tidak digalakkan bersendirian. Lagi-lagi pada zaman yang penuh dengan fitnah dan juga perkara-perkara yang tak elok yang mungkin bakal menanti, maka hendaklah bersama dengan mahram. Terus
Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW telah bersabda, la tusafir imra'atun, janganlah bermusafir seorang wanita salasan untuk tempoh perjalanan 3 hari kecuali bersama dengannya adalah mahram dia. Yang perlu ada mahram. Tapi zaman kita hari ini dah tak diambil berat sebab zaman kita dah ada perjalanan yang laju, kapal terbang dan seumpamanya. Maka perlu untuk dilihat daripada apa bentuk kilometer. Berapakah kadar 3 hari perjalanan? Berapakah kadar 2 hari perjalanan dan seumpamanya. Terus 3263. Maka sabda Nabi SAW, janganlah seorang wanita bermusafir dalam kurungan bersendirian lebih daripada 3 hari kecuali bersama dengannya adalah mahram dia. 3264 kita tak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsanahu Ibnu al-Musanna qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatadah bi hadzal isnad wa qala aktsar min thalathin illa ma'azi mahram. 3265 juga riwayat lebih kurang sama. Nabi nak menegaskan seorang wanita janganlah bermusafir bersendirian kecuali bersama dengan mahram. Dan Imam Syafi'i menyebut selagi mana tidak ada keamanan pada dirinya, maka janganlah dia bermusafir sendirian. Sebab itu Imam Syafi'i tak letakkan syarat mahram. Kalaulah ada para wanita yang boleh dipercayai boleh meneman, itu pun dah dikira boleh. Terus riwayat seterusnya 3265. Lagi-lagi zaman kita dah boleh pergi umrah bersendirian contoh, dan juga dah boleh pergi haji. Maka haji kita tahu sukar, perbelanjaan yang besar. Tapi kalaulah kita nak pergi umrah, maka pada waktu itu seorang wanita janganlah bersendirian walaupun dah mahir dan seumpamanya, pergilah dengan kumpulan wanita yang dipercayai ataupun pergilah dengan mahram. Terus kerana nak melakukan ibadah. Terus maka Nabi SAW bersabda, tidaklah boleh bagi mana-mana wanita Islam tusafiru bermusafir masirata lailah, kadar perjalanan 1 malam, kecuali hendaklah bersama dengan dia zu hurmatin minha, akan ahli keluarga dia, mahram dia. Terus 3266. Maka Nabi SAW telah bersabda, tidak boleh bagi seorang wanita yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat tusafir, bermusafir kadar perjalanan 1 hari kecuali hendaklah bersama dengan dia mahram dia. Semua riwayat ini lebih kurang sama. 3267 kita tak terjemahkan sebab riwayat ini lebih kurang sama. Begitu juga 3268. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidaklah boleh bagi mana-mana wanita yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat tusafiru masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram alaiha, maka tak boleh bermusafir sendirian. 3268 riwayat ini pun lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Kamil al-Jahdari qala hadatsana Bishr ya'ni ibn Mufaddal qala hadatsana Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu la yahillu limra'atin an tusafira thalathan illa wa ma'aha dzu mahramin minha, maka tidaklah boleh bermusafir kecuali mesti ada mahram yang turut bersama. Cuma zaman kita kalaulah ada perkumpulan maka ketika itu diharuskan. Terus riwayat seterusnya 3269. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, la yahillu limra'atin, tidak boleh bagi seorang wanita tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang benar-benar beriman kepada Allah
dan pada hari akhirat. Antusafira safaran, dia bermusafir seorang diri permusafiran. Yakunu thalathata ayyamin, yang mana tempoh permusafirannya adalah 3 hari ataupun lebih. Kecuali bersama dengannya adalah ayahnya, awi benuha ataupun anak lelakinya, au zaujuha ataupun suaminya, ataupun saudara lelakinya, ataupun mahram dia. 3270 riwayat lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. 3271 baca. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqul, Nabi telah berkhutbah seraya bersabda, la yakhluwanna rajulun, janganlah sesekali duduk berdua-duaan seorang lelaki dengan seorang wanita, kecuali hendaklah bersama dengannya zu mahram, apa mahram wanita tersebut. Wala tusafiril mar'ah, dan janganlah bermusafir seorang wanita bersendirian kecuali bersama dengan dia adalah mahram dia. Faqama rajulun, maka telah berdiri seorang lelaki dan bertanya, wahai Rasulullah, inna imra'ati kharajat, sesungguhnya isteriku telah keluar untuk menunaikan haji, sementara aku telah memberi nama untuk berperang. Maka lelaki ini bertanya kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku telah menulis nama untuk pergi berperang. Maka Nabi SAW pun bersabda, intalik, pergilah kamu mengikuti isteri kamu, fahujjah, maka tunaikanlah kamu akan haji bersama dengan isteri kamu. Jangan biarkan isteri kamu pergi bersendirian. 3272 riwayat yang lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana wa Abu Rabi' Az-Zuhrani qala hadatsana Hammadun an Amrin bi hadzal isnadi nahwa. 3273 terus. Maka Nabi bersabda, janganlah duduk bersendirian seorang lelaki bersama dengan seorang wanita yang bukan mahram dia, kecuali bersama dengan wanita tersebut ada mahram dia. Maka tak boleh duduk berdua-duaan, dan ianya membawa kepada fitnah dan juga tuhmahan, serta boleh menarik kepada maksiat dan zina. Terus, maka kita dah mula baca berkenaan tentang doa kenderaan, doa naik kenderaan. Apakah doa naik kenderaan yang kita boleh baca? Ada banyak doa naik kenderaan. Maka sebab itu Imam Muslim membawakan hadis berkenaan tentang istihbab zikir, sunnah untuk berzikir apabila menunggang kenderaan, mutawajjihan, dan kenderaan tersebut nak menuju li safarin, bagi sesuatu permusafiran, sama ada permusafiran haji ataupun sebagainya, wa bayani, dan penjelasan al afdal min zalika az-zikr, apakah zikir yang paling afdal. Maka hadis ini menerangkan apakah doa menaiki kenderaan yang paling afdal. 3274 baca. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu telah mengajarkan mereka anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza stawa, apabila baginda duduk dengan baik, ala ba'irih, di atas unta baginda, kharijan ila safarin, dan baginda ingin keluar untuk sesuatu permusafiran, kabbara thalatha, maka baginda akan bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian baginda akan membaca doa yang berbunyi, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maka ini adalah bahagian yang kedua doa. Kemudian bahagian yang ketiga doa pun Nabi SAW tidak ganggu. Maka Nabi SAW pun akan berdoa, Allahumma nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu daripada permusafiran ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, meminta daripada
permusafiran ini dapat melakukan amalan yang Allah ridai. Allahumma hawwin alaina, ya Allah permudahkanlah ke atas kami permusafiran kami ini, wa tuwi anna bu'dah, dan dekatkanlah untuk kami jarak perjalanannya yang jauh. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah sesungguhnya engkaulah peneman ketika bermusafir, wal khalifatu fil ahl, dan engkau adalah pengganti bagi ahli keluargaku. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Maka ini adalah doa ketika menaiki kenderaan yang Imam Nawawi sebut sebagai doa yang terbaik. Terus wa idza raja'a, maka apabila Nabi pulang, Nabi baca doa yang sama juga, cuma Nabi ada tambah aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Terus 3275. Adalah Nabi SAW idza safara, kata Abdullah bin Sarjis, apabila baginda bermusafir, maka ya ta'awwadh, baginda akan memohon perlindungan. Sama-sama baca. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Maka wa'thar bermaksud keperitan. Aku memohon perlindungan kepadamu daripada peritnya bermusafir. Wa ka'abatil munqalab, dan aku berlindung daripada kesedihan sewaktu pulang. Wal hauri ba'dal kaun wa da'watil mazlum wa su'il manzar fil amsali fil ahli wal mal. Maka ini doa yang lain Nabi SAW akan baca bila bermusafir. Maka kita boleh gabungkan kedua-dua doa dengan doa riwayat sebelum ini. Dan kita juga boleh baca hanya salah satu doa sahaja. Jelas ke jelas? 3276 baca sanad dia. Fil mali wal ahli. Terus wa fi riwayati, maka baginda akan memulakan bil ahli dengan tarbiyah. Ya beda'u bil ahli. Minta maaf. Baginda akan memulakan untuk bertemu dengan keluarga baginda apabila baginda pulang. Tapi sebenarnya ini nombor dua. Nombor satu kita dah pernah baca dah sebelum ini dalam riwayat Tirmizi. Nabi akan mulakan dengan masjid dulu. Nabi kalau pulang, Nabi akan mulakan dengan masjid dulu. Dan setelah masjid, barulah Nabi SAW akan bertemu dengan ahli keluarga baginda. Wa fi riwayatihima jami'an, maka Nabi SAW mendoakan, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Wa'sa' bermaksud keperitan bermusafir. Jelas ke jelas? Terus bab yang seterusnya, apabila pulang daripada permusafiran haji, nak baca doa apa? Tadi pergi, keluar daripada rumah, pergi musafir, maka itulah doa dia. Tapi kalaulah balik daripada musafir, maka apakah doanya? Terus 3277. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW, idza qafala ay raja'a, apabila baginda pulang daripada sesuatu peperangan, awis saraya, ataupun ekspedisi ketenteraan, awil haji, ataupun pulang daripada haji, awil umrah, ataupun pulang daripada umrah, maka idza aufa, apabila baginda mendaki, ala saniyatin, pada anak bukit, au fadfadin, ataupun pada tempat yang tinggi, maka baginda akan bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baginda SAW akan membaca doa berikut, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ikut. Lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun, sadaqallahu wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Terus riwayat 3278. Baca sanad dia.
Yang ni saya baca sebab dia riwayat yang lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa bila qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Ismail ya'ni ibn Ulayya an Ayyub tawil wa bila qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Ma'nun an Malik tawil wa bila qala hadatsana Ibnu Rafi' qala hadatsana Ibnu Abi Fudayk qala akhbarana ad-Dhahhak kulluhum an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi illa hadits Ayyub fa inna fihi takbirah marratain. Maka inilah doa ketika mana pulang daripada menunaikan haji, pulang daripada sesuatu perjalanan. 3279 baca sanad dia. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala telah berkata, siapa datang tu? Okey. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala telah berkata, aqbalna ma'an Nabi, kami pernah tiba bersama dengan Nabi SAW. Aku di sini maksudnya Anas bin Malik dan juga Abu Talhah serta Safiyah yang ketika itu membonceng di belakang Nabi SAW ala naqati, di atas unta baginda. Maka mereka berempat, Nabi, Safiyah, Anas bin Malik dan juga Abu Talhah. Hatta idza kunna bi dhahril Madinah, sehingga apabila kami berada pada tempat yang mula kelihatan Madinah, maka baginda pun membaca doa ini, aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Falam yazal, maka sunnah baca doa ni adalah bila kita nampak je bandar kita, maka kita terus menerus baca falam yazal, maka adalah Nabi SAW terus menerus membaca doa tersebut sehinggalah kami tiba di Madinah. Itu sunnah dia, bukanlah baca sekali dah selesai, berterusan baca sampailah tiba di kampung, sampailah tiba di tempat berkhidmat. Aibun, ta'ibun, ataibun, abidun, li rabbina hamidun. Terus baca 3280, yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsana Humaid bin Mas'ad qala hadatsana Bishr bin Faddal qala hadatsana Yahya bin Abi Ishaq an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan Wadi Aqiq. Wadi Aqiq adalah satu lembah di Mekah. Wadi ni apa? Wadi ini adalah saluran mengalirnya air. Zaman dulu tak ada longkang, maka air akan melalui dekat lembah-lembah yang pada waktu itu berada di sekitar Madinah. Maka zaman dulu tak ada longkang. Maka antara lembah yang ada, antara wadi yang ada adalah Wadi Aqiq. Dan diceritakan di sini berkenaan tentang Wadi Aqiq. 3281 baca sanad dia. Maka istihbabun nuzul, sunnah untuk turun berhenti di tempat yang bernama Batha. Apakah maksud Batha ini? Batha ini bukanlah maksud Batha di Mekah yang muhassab ataupun Khaif Banu Kinanah, bukan itu. Batha di sini bermaksud adalah al-masilul wasi', tempat saluran air yang sangat luas. Was-salati biha, dan boleh menunaikan salat di dalamnya. Idza sadara, apabila seseorang itu pulang daripada haji dan umrah dan sebagainya. Famarra biha, maka dan dia melewati Wadi Aqiq ataupun Batha, maka hendaklah dia berhenti dan berehat di situ, kerana itu adalah tempat Nabi SAW berehat. Terus jelas ke jelas? Terus 3281. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi SAW anakha, telah mendudukkan unta baginda di Batha, allati bidzul Hulaifah, yang terletak di Dzul Hulaifah, bukanlah yang terletak di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di kawasan Mina. Itu adalah Batha yang lain. Maka Nabi SAW telah menunaikan solat di situ. Qala, kemudian baginda bersabda, kemudian perawi berkata, wa kana Abdullah bin Umar, dan adalah Abdullah bin Umar yaf'alu dzalik, melakukan perkara yang seperti itu. 3282 baca sanad dia. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yunikhu bil Batha, akan mendudukkan untanya di tempat yang bernama Batha, allati bidzul Hulaifah,
yang berada di tempat Zulhulaifah, tempat miqat. Allati kana Rasulullah, dan disitulah Nabi SAW telah mendudukkan unta baginda di tempat yang bernama Zulhulaifah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riwayat 3284. Baca. Riwayat ni semuanya lebih kurang sama. Terus ada hadis yang tertinggal ke? Riwayat berapa? 83 belum baca. Baca dulu. Abdullah di sini bermaksud Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Abdullah bin Umar kana idza sadara, apabila beliau pulang daripada melakukan haji dan umrah, anakha, beliau akan memberhentikan untanya di tempat yang bernama Batha. Batha ini adalah Wadi Aqiq. Sebab itu dalam sirah kita akan nampak apa tempat yang bernama Wadi Aqiq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allati bi Zulhulaifah, Batha yang terletak di Zulhulaifah. Allati kana yunikhu biha Rasulullah, tempat di mana tempat yang sama Nabi pernah memberhentikan unta baginda. 3284 baca. Maka Nabi SAW sesungguhnya telah bersabda, Utiya, telah datang kepadaku, mu'arrasihi bidhil Hulaifah, pada tempat baginda SAW berhenti malam di Dhul Hulaifah. Maka baginda Nabi SAW, maka telah dikatakan kepada baginda, innaka, suara itu berkata, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, bibatha, berada di lembah mubarakah yang penuh dengan keberkatan. Maka tempat ini adalah Wadi Aqiq, tempat yang penuh dengan keberkatan. 3285 baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW utiya, telah didatangi, wa huwa fi mu'arrasihi, ketika baginda berhenti rehat pada penghujung malam. Apakah maksud mu'arras? Pada baris yang ketiga, baris yang kedua, maudi'un nuzul, tempat berhenti rehat. Namun secara tepat, bilakah waktu berhenti rehat ini? Pada baris yang ketiga, an-nuzulu fi akhiril lail, berhenti rehat pada penghujung malam. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Nabi SAW telah didatangi ketika baginda berada di tempat Nabi berhenti rehat daripada Zulhulaifah, fi batnil wadi, daripada tengah-tengah lembah. Maka fakila, maka telah ditanya kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, minta maaf. Maka telah ditanya kepada perawi, innaka bi batha mubarak, sesungguhnya, minta maaf, telah dikatakan kepada Nabi, iaitu suara tersebut mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di tempat yang penuh dengan keberkatan. Qala Musa, tempat yang dipenuh dengan keberkatan inilah Wadi Aqiq, salah satu lembah tempat mengalirnya air yang terletak di Madinah. Berkata perawi yang bernama Musa, waqad anaha Salim, dan Salim pernah mendudukkan untanya di suatu tempat yang berhampiran dengan masjid, dan di tempat yang mana Abdullah bin Umar yunihu, mendudukkan untanya, yataharra, kerana beliau menginginkan, mu'arras, tempat berhentinya Nabi SAW, wa huwa asfal, dan tempat tersebut terletak bawah sedikit daripada masjid yang berada di tengah-tengah lembah. Bainahu wa bainal qiblah wasatan min zalik, dan masih ada lagi waktu di antara waktu solat dan juga di antara kiblah. Maka kedudukannya adalah di situ tempat Nabi SAW pernah berhenti rehat. Sebahagian para ulama menamakan masjid ini sebagai Masjid Ta'ris ataupun Masjid Mu'arras, dan ianya masih ada zaman kita kerana Zulhulaifah punya masjid dah dibesarkan. Maka masjid ini berhampiran dengan Masjid Zulhulaifah. Bab yang seterusnya, jelas ke jelas? La yahujjul baita, tidak boleh menunaikan haji seorang yang musyrik.
Wala yatufu bil baiti uryan, tidak boleh tawaf di Baitullah dalam keadaan tidak berpakaian. Wa bayanu, dan penjelasan bahawa haji akbar itu apakah dia. Kita selalu sebut, tahun ni haji akbar, haji akbar. Apakah maksud haji akbar? Jom kita lihat tentang haji akbar dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada baris yang kedua, empat. Pada baris yang keempat, kata para ulama, wa qad ikhtalafa ulama, dan telah berbeza pendapat para ulama berkenaan tentang maksud haji akbar. Pendapat yang pertama pada baris yang ketiga, pendapat Humaid bin Abdul Rahman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah wa'adzim fil nasi bil hajji ya'tuka wa adhanum minallahi wa rasulihi ila nasi yaumal hajjil akbar. Maka haji akbar yang dimaksudkan di situ, maka kata para ulama adalah hari Arafah. Maka itu pandangan pertama, haji akbar bermaksud 9 Zulhijjah. Imam Malik, Imam Syafi'i dan majoriti para ulama menyebut haji akbar adalah 10 Zulhijjah. Maka sangat tak tepat orang yang mengatakan haji akbar adalah di mana hari Arafahnya adalah pada hari Jumaat. Maka itu tidaklah tepat. Maka haji akbar seperti riwayat tafsir adalah seperti berikut, sama ada 9 ataupun 10 Zulhijjah. Nah, jelas ke jelas? Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus baca. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah menghantarkan daku. Terus pada tahun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kata Abu Hurairah telah menghantarkan daku pada tahun haji yang mana Nabi telah melantik Abu Bakar sebagai amir, sebagai ketua. Qabla hajjatul wada', dan ini berlaku setahun sebelum haji wada'. Firatin, Abu Bakar telah menghantar daku, kata Abu Hurairah, bersama dengan sekelompok para sahabat. Yu'adzinun, dan kami perlu membuat pengumuman finnas, di kalangan orang ramai, yauman nahri, pada 10 Zulhijjah. Maka apakah antara pesanan tersebut? La yahujju, tidak boleh menunaikan haji selepas tahun ini mana-mana orang musyrik, dan tidak boleh boleh juga untuk melakukan tawaf di Baitullah uryan, dalam keadaan bertelanjang. Qala Ibn Shihab, fakana Umaid bin Abdul Rahman yaqul yaumun nahri yaumul hajjil akbar. 10 Zulhijjah itulah nama dan panggilan untuk haji akbar. Min ajli hadis Abu Hurairah, disebabkan hadis Abu Hurairah yang ini. Jelas ke jelas? Terus riwayat 3287, baca sanad dia. Ini berkenaan tentang kelebihan hari Arafah. Maka dalam hadis ini diterangkan Allah pada hari Arafah memaafkan, mengampunkan, membebaskan begitu banyak orang daripada api neraka. Terus Ailio, terus maka daripada Sa'id bin Musayyab rahimahullah, beliau berkata, Aisyah telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, aktsara fihi min an yu'tikallahu azza wa jalla, di mana Allah SWT membebaskan begitu banyak makhluk daripada kalangan hambanya daripada api neraka, lebih daripada hari Arafah. Wa innahu layadnu, maka sesungguhnya pada ketika itu rahmat Allah mendekat. Layadnu di sini merujuk kepada rahmat. Summa yubahi, kemudian Allah akan berbangga-bangga dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan amalan manusia di hadapan para malaikat. Fayaqul, maka Allah akan bertanya kepada malaikat, ma arada haula, apakah sebenarnya yang mereka nak? Sebenarnya masih ada sambungan hadis yang lain, tapi diberhentikan sehingga pada riwayat ini sahaja oleh Imam Muslim kerana nak menerangkan kelebihan hari Arafah sahaja. Kita akan sambung balik pada jam 9.30 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.